Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Copot. Assalamualaikum. Terima kasih join. Okey, kosong Anidi 88. Terima kasih. Awal-awal lagi dah bagi gift TikTok. Terima kasih. Anaida. Anaidi 88. Terima kasih bagi gift. Awal-awal lagi lah. Aja invite. Invite anak aja invite. Okey. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eja Afa. Terima kasih join. Mia terima kasih selalu apa Allah. Masya Allah. Terima kasih bagi tapi Ainun Najihah, terima kasih bagi ni, bagi tapi terima kasih. Terima kasih tertarik kepada Sabila. Terima kasih. Tap screen sepanjang tap screen. Terima kasih. Terima kasih Buaya Laut 1998. Terima kasih bagi roti canai. Terima kasih bagi roti canai. Ainun Najah. Terima kasih bagi tap screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang bagi salam. Terima kasih join. Anisha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih join. Terima kasih. Terima kasih yang tap screen. Terima kasih. Hari ini kita akan kita akan baca hadis berkenaan berat sikit. Hari ni berat sikit. Sebelum ni kita cerita tentang kelebihan-kelebihan amalan kan. Hari ni Pak Cik terpaksa baca yang bahagian kedua ni daripada ni. Sama-sama ni. Terima kasih. Terima kasih yang bagi wow. Syah 08. Terima kasih. Terima kasih yang share live. Mio. Terima kasih yang share live. Assalamualaikum Sofia, terima kasih. Join. Terima kasih. Hari ni kita akan cerita tentang celaan, amaran dan celaan ke atas mereka yang meninggalkan solat. Dia berat sikit, tapi tak apa. Ini memang penting kita nak tak nak dalam Islam ni. Benda walaupun benda tu kita dengar memang tak sedap kan, tapi kita terpaksa cakap macam tu kan. Benda yang hak kita kena terpaksa cakap kan, walaupun dia rasa tak syok kan. Selalu kita kita dengar kelebihan-kelebihan. Hari ni kita baca amaran dan celaan ke atas mereka yang meninggalkan solat. Kita harap memang kita tak dari golongan ni, insyaAllah. Doa saya, semoga doa-doa saya dimakbul Allah. Itu yang kau punya doa, supaya doa dimakbulkan. Itu yang paling doa, segala doa lah macam ni kan. Memang terbaik lah kepada Priti ni. Doakan saya, semoga doa-doa saya dimakbulkan Allah SWT. Allah, Masya Allah. Memang Pak Cik akan pinjam lah tu doa macam tu. Selalu Pak Cik akan kata macam ni tau. Ya Allah, ya Tuhanku, doa makbulkan doaku seperti kau makbulkan doa-doa para malaikatmu dan para orang solihin. Ya Allah, ya Tuhan, doakan kau makbulkan doaku seperti kau makbulkan doa-doa orang-orang yang soleh. Yang tu memang ni lah. Mana kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak doa kan. Cuma orang-orang yang soleh, yang para malaikat yang tahu macam mana nak doa. Jadi kita doa supaya kita punya doa tu macam dewan doa. Alhamdulillah, bagus tu. Bagus doa tadi macam ni. Doakan supaya segala doa-doa dimakbulkan. InsyaAllah kita doakan, insyaAllah. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Terima kasih Danish. Terima kasih bagi gift. Mike.
Mat, terima kasih. Harap Mat okey hari ni. No, insya-Allah. Dopamin. Terima kasih bagi Rose, terima kasih. Nah. Okey, macam Pak Cik kata tadi, kita akan baca mengenai amaran dan celaan ke atas mereka yang meninggalkan solat. Berat sikit dia punya tajuk. Kita akan baca beberapa hadis lepas ni. Memang kita kena baca juga tajuk-tajuk seperti ini. Selain daripada kelebihan memang kita dah baca banyak, tapi hari ni kita kena baca juga amaran dan celaan ke atas mereka yang meninggalkan solat. Yang tu penting. Sebab bukan apa untuk kita nah. Ini Pak Cik, terima kasih. Pak Cik sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih yang bagi gift tak henti daripada tadi, yang tap screen dah 10k. Alhamdulillah 10k. Terima kasih. 200 view, alhamdulillah. Allah lah. Sejak kebelakangan ni Pak Cik tengok dia punya view tak banyak, tapi tak tahu, mungkin ada sebab Pak Cik kot. Sebab Pak Cik kot. Pak Cik ada komen, tapi Pak Cik delete. Tersilap tulis. Pak Cik memang particular, kalau tertulis tersilap sikit kan, Pak Cik akan ni. Yang impact dia. Impact satu lagi, kita jangan spam like. Kalau kita spam like, nanti orang tak suka, orang akan block kita. Block kalau terlampau banyak block. Lepas tu nanti kita punya akaun sendiri akan ada masalah. Jadi kalau boleh ni lah, kita jangan spam like. Bila kita tengok satu-satu video tu, pastikan kita tengok habis. Habis sebelum kita nak pergi satu-satu. Ni kita memang niat kita baik untuk nak support kan, tapi orang lain pula bila dia buat video macam Pak Cik buat video, Pak Cik nak tengok kalau orang tu betul-betul like, baru ni kita nak video yang kita buat tu memang orang suka tak suka. Jadi kalau kita just spam like, kita just tulis like, padahal kita like tak like pun kita tak tahu kan. Jadi memang niat bagus sebab kita nak tolong nak support kan, tapi sebenarnya orang yang buat konten tu atau video, dia nak tengok dia punya hasil dia nak tengok the true result. True result. Jadi bila orang tu suka, seronok dia. Kadang-kadang boleh bagi manfaat kan, bagi bagi kesan yang mendalam pada ni, supaya dapat manfaat. Terima kasih yang baru follow, terima kasih. Kita akan buat bacaan hadis tiap malam 10.10 hingga pukul 11 insya-Allah. Kita kena buat dulu. Takut kita tak sempat nak buat. Hari ni 3 hadis mengenai celaan dan amaran ke atas mereka yang meninggalkan solat. Semoga kita tak tergolong dalam kategori itu insya-Allah. Dan satu bacaan hadis kisah para sahabat insya-Allah. Pak Cik mulakan dengan hadis pertama. Sebelum tu kita baca mukadimah tentang amaran dan celaan ke atas mereka yang meninggalkan solat. Seksaan yang amat berat terhadap orang yang meninggalkan solat telah disebut dalam kitab hadis. Di sini ditulis beberapa hadis sebagai contoh bagi seorang yang waras. Satu sabdaan Nabi Rasulullah SAW saja pun sudah memadai untuknya. Namun disebabkan kisah yang amat mendalam disebabkan kasih yang amat mendalam kepada umat, Rasulullah SAW berulang-ulang kali dengan menggunakan pelbagai cara cuba menarik perhatian umat yang berbangga sebagai pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap azab-azab yang akan menimpa seseorang yang meninggalkan solat, supaya mereka tidak akan lagi mencuaikan solat. Sungguh pun Rasulullah SAW begitu sekali mengambil berat tentang solat, namun keadaan kita amat menyedihkan. Kita masih tidak mengambil berat tentang solat. Sebaliknya, tanpa segan silu kita mendakwa sebagai umat dan pengikut Rasulullah SAW serta bermegah pula di atas keislaman kita. Okey, hadis yang pertama diriwayatkan daripada Hazrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meninggalkan solat menghubungkan seseorang dengan kufur. Meninggalkan solat menghubungkan seorang dengan kufur. Dalam riwayat yang lain, meninggalkan solat menghubungkan seseorang dengan syirik dan kufur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan lain-lain. Keterangan perkara seumpama ini juga terdapat dalam banyak hadis yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila hari
mendung, hendaklah kamu bersegera mendirikan solat, kerana meninggalkan solat akan menjadi kafir. Maksud hadis di atas ialah jangan sampai solat diqadha, kerana tidak dapat mengetahui waktu solat yang tepat disebabkan cuaca mendung. Oleh itu, sekiranya terjadi sedemikian pun masih dianggap sebagai meninggalkan solat. Betapa kerasnya amaran daripada Rasulullah SAW dengan menjatuhkan hukuman kufur kepada seseorang yang meninggalkan solat. Walaupun demikian, menurut pendapat alim ulama, hukum kufur dalam hadis ini dijatuhkan ke atas seseorang yang mengingkari kewajipan solat 5 waktu. Namun, amaran Rasulullah SAW ini amat berat bagi mereka yang memuliakan baginda SAW dan mementingkan setiap sabdaan baginda SAW. Tambahan pula, ramai antara para sahabat yang unggul seperti Hazrat Umar radhiyallahu anhu, Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan lain-lain tetap berpendapat bahawa seseorang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa sesuatu uzur adalah kafir. Di kalangan para imam pula, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahmatullah alaih, Ishaq bin Rahwayih rahmatullah alaih dan Ibnu Mubarak rahmatullah alaih juga berpendapat sedemikian. Hadis kedua, Hazrat Ubadah bin Sumit radhiyallahu anhu telah berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku 7 perkara. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar atau disalib. Jangan meninggalkan solat dengan sengaja, kerana sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja akan terkeluar daripada agama Islam. Jangan melakukan maksiat, kerana perbuatan maksiat itu akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan minum arak, kerana perbuatan ini ialah ibu segala maksiat. Hadis riwayat Imam Tabrani. Keterangan perkara yang sama terdapat dalam sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu kepadanya. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada saya bahawa jangan sekali-kali anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, walaupun kamu dicincang atau dibakar. Jangan tinggalkan solat dengan sengaja, kerana sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja maka Allah Subhanahu wa taala tidak bertanggungjawab terhadapnya. Jangan minum arak, kerana perbuatan itu adalah kunci segala kejahatan. Alhamdulillah, kita dah baca 2 amaran dan celaan bagi orang yang meninggalkan solat. InsyaAllah. Semoga kita akan jaga solat kita dan jangan sampai terluput waktunya lah, terluput waktunya, insya-Allah. Semoga amaran ini Nabi seperti mukadimah cakap ni, Nabi sebab kasih sayang Nabi, betapa kasihnya Nabi SAW. Nabi SAW ulang-ulang hadis ni sebab dia sayang kan? Orang yang betul-betul sayang pada kita, dia akan ulang kan? Kalau benda tu akan mendatangkan mudarat, dia akan ulang. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan ulang supaya kita terselamat daripada ni. Apa pun kita jangan tinggal solat. Pakcik masa bapa pakcik masuk hospital sebab sebab patah kaki. Pakcik duduk sebulan jaga bapa pakcik. Dan yang sedihnya bukan sebab pakcik tak sedih, bapa pakcik patah kaki sedih lah kan, sedih. Tapi yang sangat menyedihkan, ramai yang tak sembahyang. Ramai tak sembahyang. Alasannya sebab sebab sakit, kesian. Satu lagi, bila sakit tu pakcik tengok kan, keluarga adik-beradik kena support sebab nak ambil semayang memang susah kan, nak kena spray semua kan. Kalau seorang memang tak boleh buat,
Memang tak boleh buat. Tambah macam ni orang yang dah berumur lah. Jadi apa, anak-anak ataupun apa, adik-beradik sekeliling tu penting untuk jaga orang yang sakit. Yang tu mesti, no? Kalau tak disupport oleh orang sekeliling, keluarga terdekat, memang tak mampu buat, no? Memang tak mampu buat. Macam apa, pak cik tengok sedih tengok, no? Mungkin dia orang kata tak apa sebulan tu tak semayang. Selalu memang kalau di hospital biasa memang lama sebulan macam tu ya, sebulan. Jadi bayangkan lepas sebulan baru nak khadon. Tapi itulah apa, sini apa yang kita dengar ni, walaupun dicincang atau dibakar pun jangan tinggal solat, betapa berat. Jadi satu lagi, Allah bagi kemudahan. Allah bagi semayang dia tak memberat. Kalau kita tak boleh semayang apa, semayang diri, boleh semayang duduk. Kalau tak boleh semayang duduk, semayang tidur. Macam bapa pak cik mula-mula semayang apa, tidur pak cik suruh apa, pejam celek ya. Pejam celek sebab tak boleh gerak, sebab ni kan patah menguat sikit sakit. Jadi pak cik suruh apa semayang kecil mata, buka mata kecil mata, no? Tapi kita kena support lah. Kita kena support. Memang apa, mungkin seumur hidup bapa pak cik tak pernah apa semayang tidur apa kan. Tapi kita kena ni lah. Kita kena apa? Kena pergi tanya ustaz kan, macam mana ustaz ni bapa saya ni. Ustaz bagi tahu lah. Ustaz bagi tahu. Jadi kalau nak suruh bapak kita memang di hospital kan, jadi kita yang kena apa, bantu bapak kita ataupun kaum keluarga kita, apa adik-adik kita yang mana sakit, untuk kita tanya. Itu tanggungjawab kita kan, nak mudahkan. Pernah seorang kawan pak cik tahu macam mana tertembus besi ni dekat paru-paru ni, tertembus rosok tu. Habis masalah kami nak semayang macam nak semayang dengan apa, besi cucuk. Macam mana nak semayang kan, dengan darah mengalir kan. Yang tu pun kita sebagai kawan kena ni, kena bantu dia. Kami pergi tanya seorang ustaz, Maulana ustaz. And then Maulana ni dia 4 mazhab. Dia memang tinggi 4 mazhab. Jadi bila kami tanya dia tanya 4 mazhab punya cara. Lepas tu kami jadi pening kepala tak tahu nak pilih mana satu kan. Kan nak cari yang terdekat. Lalas kami pergi jumpa ustaz biasa. Ustaz senang selesai masalah. Itu bila Maulana ni orang yang belajar 4 mazhab, bila kita tanya dia akan bagi semua. Sebab dia dah belajar macam tu kan, ilmu dia dah macam tu. Bila orang tanya dia akan bagi semua. Itu terpulang pada kita nak decide. Dia tak boleh nak decide. Satu lagi sebab dia tak tengok kawan kami macam mana, kawan pak cik macam mana keadaan dia. Jadi dia cuma cerita ya, kalau imam ni, Imam Syafi'i macam ni, Imam Malik macam ni, satu-satu lah. Kami ingat tanya orang yang ilmu tinggi lagi senang kan, rupanya lagi susah rupanya. Sebab dia akan cerita semua and then dia suruh kita pilih. Kan. Sebab jadi kami pergi jumpa ustaz biasa, ustaz sendiri pilih buat macam ni, buat macam ni kan. Dia tak tahulah mazhab apa dia guna, tapi kami ikut tu. Itu sebab tu kadang-kadang kita kalau kita nak belajar ilmu pun kita tengok keadaan lah. Kalau kita belajar ilmu, kalau basic kita belajar yang rendah-rendah dululah. Rendah-rendah dulu. Jangan terus naik tinggi. Jadi jenuh kita tak termampu nak buat. Once kita dah tahu ilmu tu, kita kena amalkan, no? InsyaAllah. Terima kasih yang bagi gift Ainin Jah. Kita ada satu lagi hadis, tapi sebelum kita baca hadis yang celaan ke atas orang yang meninggalkan solat, ada satu lagi hadis. Makna dia hari ni 3 hadis. Dia sebab pendek-pendek 3 hadis. Kita akan habiskan sebelum pukul 11. Sebelum tu kita baca kisah para sahabat. Dia punya tajuk lebih kurang sama macam semalam. Semalam kan Abu Darda, macam mana dia susah payah nak cari satu hadis. Kerana satu hadis dia merantau pergi daripada Mekah pergi ke Damsyik. Damsyik ni lah. Damsyik Iraq kan. Damsyik. Sikit menjauh. Dulu kan mana ada kereta kan. Jadi dia travel berapa bulan kan. Berapa bulan nak sampai kan.
Tapi semata-mata nak sahkan satu apa satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Abu Darda duduk dekat Damsyik masa tu, kan. Jadi ada seorang nama Khitir bin Qais, para sahabat jugalah. Susah payah daripada Mekah pergi sana. Nak sahkan betul ke? Lepas tu dia tanya Abu Darda radhiyallahu anhu, betul ke hadis ni Nabi pernah Nabi cakap? Tapi ya Abu Darda radhiyallahu anhu tanya pula, kamu datang ni semata-mata untuk yang tu? Bukan kot lah sambil-sambil meniaga. Tak, untuk yang tu. Jadi nampak tak apa perawi-perawi ni kan, dia kalau mereka kalau satu-satu hadis tu dia orang betul-betul teliti. Dia tak mau kalau hadis tu yang tak betul, kan. Jadi dia orang sanggup travel. Jadi itu kita kena banyak berterima kasih pada perawi-perawi ni. Bila ada perawi-perawi macam ni yang bertanggungjawab, yang ada sifat-sifat macam Rasulullah SAW, amanah tabligh, menyampaikan lebih kurang macam sifat-sifat Rasulullah, kan. Dia sebab dia orang ni pendakwah, jadi dia kena ikut sifat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat sekalian Rasul alaihi salam tu masalam, sifat amanah, sifat siddiq, kan, dan sifat fatanah cerdik, kan, fatanah lagi tabligh yang menyampaikan, dia orang tak sembunyi-sembunyi. Sifat-sifat orang yang perawi ni, kalau benda tu macam tadi celaan tentang ni, dia orang tak akan simpan-simpan, takut nak ambil hati orang, kan, nak kecil hati. Pakcik pun kena belajar dengan tu hari ni. Sebelum ni pakcik kata, kan, kalau boleh kita nak bagi fadilat ya, kelebihan supaya kita tujuan kita bagi kelebihan untuk kita nak bagi semangat untuk amal. Tapi sekala memang kita kena cerita juga benda yang agak berdesing juga telinga kita dengar, kan, macam celaan macam ni, kan, benda-benda yang selain daripada kelebihan, kan, ancaman-ancaman. Pernah dalam Quran pun macam tu, Allah cerita. Tapi yang bagus tu kalau kita tengok Quran ni, kan, Al-Quran ni Allah susun elok ya. Mula-mula Allah bagi ancaman lah Allah bagi dia punya kelebihan, nampak tak? Bila bagi ancaman kita takut, lepas tu Allah janjikan satu ganjaran, kan. Dan kita buat macam ni, kan. Allah sebenarnya Allah sayang kita. Allah tahu api neraka tu dia punya dia punya azab dia dahsyat tak dahsyat, kan. Sebab itu semua dalam pengetahuan Allah SWT. Allah dapat rasa dah, macam kita macam macam syaitan iblis, ya, iblis dia tahu api neraka tu dahsyat dia punya ni, tapi sebab perasaan ego dia tak mau tunduk pada dia sanggup, tak apalah aku kena api neraka. Tapi dia tak tahu yang tu dia tak pernah rasa macam orang makan durian, kan. Macam Mak Saleh, dia tak pernah makan durian. Kita ceritalah durian sedap lah, best lah dia selagi dia tak rasa, dia tak tahu benda tu best, durian best tak best. Tapi kawan pakcik orang Jepun, pakcik duk cerita durian ni sedap, dia makan dia rasa busuk. Mula-mula lah, lepas tu dia kata sedap lah, sanggup beli tu. Harga durian di Jepun time pakcik 100 memang 100 makna dia harga kita 300 biji. Mahal tak mahal dulu susah memang dapat 300 biji. Kita dah cerita sedap tu, habis kawan tahu macam mana dia nak makan juga, dia beli mahal, beli taklah sedap, bau dia bau busuk. Aduh. Tapi dah lama dah dia pergi ada datang sini, baru dia dapat rasa rasa sedap tu. Mula-mula dia kata ni, kita dengar pun berdesing tak, kata busuk. bau dia. Tapi bila dah lama dia rasa sedap, kan, dia rasa sedap. Tu. Jadi macam syaitan, iblis dia tahu, dia dengar, ya, dia tak tahu api neraka tu ada sakit tak sakit, dia perit tak perit, dahsyat tak dahsyat. Allah dia cerita, kan, tapi sebab orang tak rasa, dia tak tahulah tu yang kita kalau fikir iblis ni
walaupun dia apa banyak ilmu, tapi di segi nak merasa apa siksaan apa azab api neraka dia tak tahu. Sebab dia tak tahu, dia berani kata tak apalah. Aku kena siksa tak apa. Tapi bila dia dah mati nanti kan, Allah dah bagi kan apa iblis ni dia Allah bagi Allah bagi tangguh. Dia adalah orang yang ditangguhkan, tangguh daripada mati, tangguh daripada azab. Dan nanti lepas tu baru dia akan tahu. Kita pun betul, sebab kita tak tahu azab tu macam mana. Jadi kita pun tak kisahlah. Tapi Allah dia tahu, sebab macam sakit rasa semua itu bawah dia ada bawah di dalam sifat wajib Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat ilmu. Mengetahui Allah SWT. Jadi Allah tahu, Allah tahu dia punya periknya ataupun dahsyatnya ataupun sakitnya api neraka tu. Sebab itu semua di bawah ilmu Allah SWT. Maha mengetahui, iaitu ilmu. Orang kata salah satu sifat Allah SWT adalah ilmu kan, ilmu. Lawan kepada sifat jahlul tu sifat jahil. Itu sifat mustahil atas Allah SWT, sifat jahlu. Jadi kita di situ kita ni lah, kalau nak tahu kita kena belajar sifat 20. Jadi itu sebab itu Allah mukadimah tadi kata Allah dia sayang kita. Dia sayang. Dalam Al-Quran Allah dia cerita periknya ni kan, azab api neraka, periknya berkali-kali kan. And then Allah nak pujuk, seolah kita ambil macam Allah nak pujuk cerita ganjaran dia bagi syurga bawah sungai, air sungai mengalir kan. Ada air arak untuk kita minum, tak mabuk minum kan. Allah sebagai selalu macam tu. Allah bagi celaan ataupun amaran-amaran ataupun ni kan orang kata ancaman, lepas tu Allah bagi ni ganjaran cerita. Sebab Allah nak pujuk. Allah nak pujuk. Sayangnya Allah SWT. Bayangkan bila Nabi Ibrahim AS ke Musa AS. Nabi Ibrahim AS Allah suruh buat tembikar. 100 tembikar. 100 yang Nabi Ibrahim AS, kekasih Allah ni, memang Nabi Ibrahim AS Allah sangat kasih dia baginda AS memang seorang kekasih Allah selain daripada Nabi SAW ni, yang banyak dalam cerita Al-Quran kan. Memang cerita-cerita memang kena, tak tahulah kalau tengok Nabi Ibrahim AS dah lah tak dapat anak, bila dah umur tua baru Allah bagi, lepas tu kena sembelih pula kan. Lepas tu kena isteri Siti Hajar buat hal pula, suruh pisah dengan Siti Sarah, suruh Siti Hajar pergi tempat lain, kena tinggal dekat ni, macam-macam dugaan Allah bagi. Tapi Nabi Ibrahim AS seorang kasih yang sangat memang respect lah pakcik pun. Terlampau respect Nabi Ibrahim AS, sampai pakcik pun nama anak pakcik Ibrahim. Pakcik memang ni lah admire Nabi Ibrahim. Memang Nabi Muhammad SAW memang yang tu tak boleh dapatkan. Selain daripada Nabi sebab banyak sangat cerita pengorbanan yang terlampau ni kan. Kena buang dalam api lah kan, kena buang macam-macam. Jadi nampak Allah suruh buat tempayan, 100 tempayan. Yang Nabi Ibrahim pun sebab nak sembah kepada Allah, dia buat dia terbaik tembikar yang kira memang buat khas untuk Allah SWT, nak sembah pada Allah SWT kan. Tanda orang kata syukur ataupun tanda sangat azim pada Allah SWT. Buat elok 100 kan 40. 100 kat tempayan antara ni tapi banyak lah. Kalau 40 pun dahsyat nak buat kan. Buatlah sampai 40 hari, buat lepas tu dah buat elok semua, nak persembahkan pada Allah SWT. Allah SWT kata kamu musnahkan semua. Allah Nabi Ibrahim alaihissalam
apa dengak-dengak suara apa lentuh apa lemah badan kan, sebab dia dah susah payah buat elok-elok, Allah suruh musnahkan. Tapi itulah ibaratnya Allah bagi tahu kasih sayang aku, iaitu Allah SWT pada makhluk yang aku buat. Aku buat susah payah kan, lepas tu takkan aku nak musnahkan makhluk yang aku buat tu kan, rasa sayang kan. Jadi macam tu lah kasih sayang Allah SWT pada kita kan, Allah SWT pada makhluk yang diciptanya. Nampak tak kasih sayang Allah? Tapi kita tak apa, Pak Cik sendiri pun lah, kita tak rasa. Tapi sebenarnya yang rasa tu bukan kita sengaja-sengaja boleh buat tau. Itu rasa tu semua datang daripada Allah. Kasih sayang tu datang daripada Allah SWT. Allah campakkan apa makhluk, apa ada ulama berkata kasih sayang tu makhluk Allah SWT. Dia campak tu. Kalau Allah cabut kasih sayang tu, yang tu kita akan nampak macam kita akan nampak orang yang sanggup apa buang anak dalam tong sampah, benda yang tak boleh masuk akal kan, tak boleh masuk apa kita buang ada orang yang sanggup buang anak dalam mangkuk tandas tau. Kita fikir Allah kan, Allah apa budak tu comel, macam mana dia tergamak tu sebab Allah cabut. Bila Allah cabut perasaan kasih sayang tu daripada orang tu, sebab salah satu sebab dia buat bagi Allah murka. Sebab selalu bila macam ni, contoh-contohnya macam terlanjur ke apa, itu dosa besar, maksiat kan, dosa besar yang apa salah satu dosa besar ni memang Allah murka. Jadi selagi kalau dia buat benda dosa besar tapi dia rasa macam, kita kena ingat kalau dia buat katalah dia terlanjur ke apa, lepas tu dia rasa menyesal tu, Allah tak akan murka lagi. Sebab dia tahu apa dia buat tu manusia biasalah, bila diuji kan, itu semua diujian. Bila diuji dia cepat-cepat apa bertobat dan minta ampun, Allah tak akan cabut tu. Tu kita tengok kalau orang yang walaupun dia buat maksiat kan, dia berzina sampai melahirkan anak dia tak akan buang anak kalau dia tu seorang cepat minta ampun kan. Kita tengok dia tak sanggup buang anak. Tak sanggup. Tapi kalau dalam hati dia, kalau dia dah buat maksiat tapi dia masih tak sedar, tak bertobat, tak rasa bersalah, memang Allah akan cabut sampai dia sanggup buang anak dalam mangkuk tandas dan semua. No? Ada setengah baru ni dalam TikTok ada seorang bunuh anak. Nampak nak bunuh anak 7 kali. 7 kali tembak. Allah alam, betul tak? Betul. Pakcik terkejut, betul kan ni? Kan? Ada tunjuk ni, betul tak? Macam live. Kan? Tembak pom anak perempuan. Sebab anak perempuan, wallah alam, tak tahulah cerita tu betul tak betul tak? Pakcik kebetulan dengar kan, tak tahu, baru terima, baru tengok ni dia punya ni cerita. Sebab anak perempuan 7 kali tembakan, betul tak? Ira 7 kali tembakan. Allah, pasal apa tu? Sebab Allah cabut perasaan kasih sayang tu. Nampak tak? Kita tahu yang sifat tak suka anak perempuan tu adalah sifat cerita tu pernah jadi di zaman jahiliah tu tau. Nampak tak? Zaman jahiliah. Orang yang sanggup bunuh anak perempuan sebab nak anak lelaki. Padahal tak nak masalah kan, anak lelaki anak perempuan sama aja kan. Tambah anak perempuan dia punya martabat Allah dah angkat tinggi dah. Tinggi dah sampai Allah suruh jaga betul-betul kan. Dan then disebabkan anak perempuan pun kan, janji-janji Allah dekat syurga lagi tinggi kan. Nampak tak? Tapi itu yang yang kita takut. Macam ni kata, solat ni adalah kalau kita tinggal dosa besar, kita takut ancaman itu. Bukan setakat macam kita berzina ya kan, macam cerita tadi tentang zina ya, zina dan bunuh orang tu dosa. Solat pun di kalangan Allah terima kasih yang bagi ni butterfly, terima kasih. Yang solat ni kita kena faham dia sama macam dosa dia seolah-olah macam berzina, bunuh orang, menjudi kan, minum arak, dia macam tu.
Dia macam tu. Dia macam tu. Walaupun solat tu dia nampak macam tak solat kan, tapi dia punya dosa tu dosa besar. Jadi itu yang Allah pesan, Nabi SAW pesan berulang-ulang kan, azab dahsyat sebab kita tinggalkan satu amalan yang menyebabkan dosa besar. Salam daripada Indonesia. Hai Manco, terima kasih kerana sudi join daripada Indonesia. Terima kasih. Jadi itu yang yang kita kena ambil berat solat ni. Tolong kita pakcik ingatkan diri pakcik, bila pakcik stres tekankan pada orang lain, maknanya pakcik dah tekan diri sendiri, jaga solat. Aku kena jaga solat. Tapi alhamdulillah kalau kita betul-betul faham, sebab kita nak ada perasaan takut tu, kita kena ada ilmu kan. Kita kena ilmu. Salah satu ilmu macam ni lah, celaan semua, walaupun dengar tak sedap kan, tak sedap, berdesing telinga kan. Kadang-kadang kita pun orang kata delay kita punya solat kan. Tapi kita kena kena terima hakikatnya, kena untuk perbaiki supaya kita dapat sebenarnya awal waktu kan. Sebab macam ni tadi kan, takut mendung, kita tak tahu waktu dah masuk waktu lain insya-Allah. Jadi Pak Cik lupa kisah para sahabat ni mengenai yang sama juga. Perawi ni dia sangat teliti. Kalau ada satu hadis dia sanggup travel jauh. Jauh. Jadi kita bacakan cerita dia sama macam semalam, iaitu cerita Abu Darda kerana satu hadis. Sanggup ni lah travel jauh. Jadi sama juga dia punya cerita, lebih kurang sama juga. Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menemui para sahabat Ansar untuk ilmu. Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah berkata kepada seorang sahabat Ansar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sekarang ini masih ada jemaah yang besar dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Marilah kita bertanya kepada mereka ilmu agama dan kita menghafalkannya. Sahabat itu berkata, adakah orang-orang yang datang kepadamu menanya masalah agama sedangkan sebilangan besar para sahabat masih ada? Ringkasannya, beliau tidak berani pun mencuba. Saya memulakan pembelajaran saya apabila saya mendapat tahu bahawa ada orang yang mendengar sesuatu hadis terus daripada Nabi SAW sendiri, maka saya akan pergi bertemu dengannya untuk mendapat kepastian. Saya telah dapat menghimpun ilmu yang banyak menerusi para sahabat Ansar. Apabila saya pergi bertemu sesetengah orang, saya diberitahu yang mereka sedang tidur. Lalu saya pun akan membentangkan kain di hadapan pintu rumah mereka dan akan duduk menunggu mereka. Sungguh pun wajah dan badan saya diselaputi debu akibat tiupan angin, namun saya tetap duduk menunggu mereka di situ. Apabila beliau bangun, barulah saya tanyakan perkara yang saya ingin tahu. Beliau akan berkata, kenapa kamu menyusahkan diri sedangkan kamu ialah sepupu Rasulullah SAW? Panggillah saja saya. Panggilkan saja aku. Ya. Saya akan berkata, saya yang ingin menuntut ilmu, maka sayalah yang perlu datang. Setengah mereka bertanya, sejak bila engkau duduk di sini? Katanya, sudah agak lama. Mereka berkata, kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak betul. Sepatutnya kamu memanggil saya. Kata saya, hati saya tidak rela kamu datang kepada saya semata-mata untuk keperluan saya sebelum menyelesaikan keperluan-keperluanmu sendiri. Begitulah berlalu sehingga satu masa orang ramai mula berkumpul di sisi saya semata-mata untuk menuntut ilmu. Sahabat Ansari itu mula menyesal dan berkata, nampaknya budak ini lebih bijak daripada kita. Dari riwayat Darimi. Inilah sebab Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendapat gelaran Ibnul Ummah ataupun sedia kawan umat, dan Bahrul Ilmi, iaitu lautan ilmu pada zamannya. Beliau meninggal dunia ketika berada di Taif. Anak lelaki Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang bernama Muhammad rahmatullah alaih telah mengimami
solat jenazah ke atasnya. Hazrat Muhammad rahmatullah alaih telah berkata, pada hari itu Imam Rabbani umat ini telah meninggal dunia. Hazrat Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatasi orang lain dalam ilmu as-sabun nuzul tentang ayat-ayat Al-Quran. Hazrat Umar radhiyallahu anhu akan menempatkan beliau di tempat ulama yang khas. Ini semua ialah hasil daripada usaha gigihnya itu. Sekiranya beliau berbangga semata-mata kerana beliau ialah ahli keluarga Rasulullah SAW, maka bagaimana mungkin beliau mendapat kedudukan tersebut? Rasulullah SAW bersabda yang mahfumnya, bertawaduklah kepada guru kamu. Dalam kitab Bukhari terdapat satu hadis melalui riwayat Mujahid rahmatullah alaih yang berbunyi, seseorang yang malu atau sombong semasa belajar tidak akan memperoleh ilmu. Hazrat Ali radhiyallahu anhu berkata, saya ialah hamba kepada orang yang telah mengajarkan kepada saya walaupun satu huruf. Dia boleh menjualkan saya atau membebaskan saya. Hazrat Yahya bin Khathir rahmatullah alaih berkata, ilmu tidak akan dapat dihasilkan melalui kemewahan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahmatullah alaih berkata, seseorang yang belajar sambil lewa dan tidak keinginan yang sungguh-sungguh tidak mungkin akan berjaya. Sebaliknya, siapa yang belajar dengan keadaan rendah diri dan dalam kesempitan, maka dia akan berjaya. Hazrat Mughirah rahmatullah alaih berkata, kami takut kepada ustaz kami Hazrat Ibrahim rahmatullah alaih seumpama kami takutkan raja. Hazrat Yahya bin Mu'in rahmatullah alaih ialah seorang muhadithin yang besar. Imam Bukhari rahmatullah alaih berkata mengenainya, tidak pernah saya melihat seseorang memuliakan sesiapa sebagaimana Hazrat Yahya rahmatullah alaih memuliakan para muhadithin. Hazrat Abu Yusuf rahmatullah alaih berkata, aku dengar daripada para alullah atau orang yang hampir dengan Allah SWT yang terkemuka bahawa pelajar yang tidak menghormati gurunya tidak akan berjaya. Dalam kisah di atas dapat diketahui tentang sifat tawaduk dan rendah diri Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ustaznya. Di samping itu dapat juga diketahui tentang sifat cinta dan sifat mengenai berat terhadap ilmu yang dimiliki oleh beliau. Sekiranya beliau mengetahui sesiapa memiliki mana-mana hadis, maka beliau akan terus pergi untuk mendapatkan hadis tersebut walaupun terpaksa menempuh pelbagai kepayahan dan terpaksa bekerja keras. Ini ialah satu kenyataan. Tanpa usaha dan susah payah, sesuatu perkara yang kecil pun tidak akan diperoleh, apatah lagi ilmu. Pepatah Arab ini menjadi sebutan orang yang berbunyi, sesiapa yang inginkan kedudukan yang tinggi, kenalah berjaga malam. Alhamdulillah, itulah semoga kita dapat amalkan sifat para sahabat radhiyallahu anhu, sifat tawaduk dan hormat orang alim, orang alim seperti yang mana ditunjukkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, insyaallah. Dan last kali kita akan ada 5 minit lagi, kita akan sambung hadis mengenai celaan ke atas mereka yang meninggalkan solat. Hadis yang ketiga, insyaallah. Sebelum kita habiskan bacaan hadis hari ini, diriwayatkan daripada Hazrat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada saya mengenai 10 perkara. 1. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. 2. Jangan kamu menderhakai kedua-dua ibu bapa kamu, meskipun mereka menyuruh kamu berpisah dengan isteri dan harta benda kamu. 3. Janganlah kamu meninggalkan solat fardu dengan sengaja, kerana sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja maka dia terlepas daripada tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. 4. Jangan sekali-kali meminum arak, kerana perbuatan ini adalah punca segala maksiat. 5. Jauhilah diri kamu daripada perbuatan maksiat, kerana perbuatan ini akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. 6.
6. Jangan lari dari medan pertempuran walaupun semua rakan kamu telah terbunuh. 7. Jangan berpindah dari tempat berlakunya kematian akibat wabak yang sedang merebak seperti taun dan sebagainya. 8. Belajarlah untuk keluarga kamu mengikut kemampuan kamu. Dan 9. Jangan kamu mengelak daripada merotani anak-anak sebagai amaran supaya mereka berakhlak baik. Dan 10. Takutkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Keterangan: jangan mengelak daripada merotani, bermaksud jika anak-anak tidak dirotan, mereka akan melakukan sesuatu mengikut sesuka hati mereka tanpa berasa risau walau sedikit pun. Ini kerana tiada sesiapa pun yang memberi teguran dan tidak pula memukul mereka. Sedangkan sekali-sekala mereka perlu dipukul sekadar yang dibenarkan dalam hukum syarak. Kerana jika tidak dipukul langsung, biasanya mereka akan kurang terdidik. Dewasa ini kerana terlalu sayangkan anak, ibu bapa tidak memberi sebarang amaran dan peringatan kepada anak-anak sejak daripada peringkat awal lagi. Setelah mereka menjadi sebati dengan kelakuan yang buruk, barulah kita mula mengadu hal mereka. Ini bukan tanda sayangkan anak. Tidak mencegah mereka daripada melakukan perbuatan yang buruk dan menganggap merotani anak-anak bertentangan dengan sifat kasih sayang merupakan satu kesilapan yang besar terhadap mereka. Bolehkah seseorang yang bijak sanggup membiarkan penyakit bisul yang dialami oleh anaknya merebak dan tidak membenarkan anaknya menjalani perbedahan kerana takut akan menyusahkan atau melukakan anaknya yang dengan pisau pembedahan? Sudah tentu dia sanggup membenarkan anaknya dibedah walaupun anaknya menangis dan tidak mahu dirawat. Terdapat dalam banyak hadis bahawa Rasulullah SAW menyarankan ibu bapa supaya menyuruh anak-anak yang berumur 7 tahun mendirikan solat dan merotani anak-anak yang berumur 10 tahun jika mereka masih tidak mahu mendirikan solat. Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, awasilah solat anak-anak, didiklah mereka dengan budi pekerti dan tingkah laku yang baik. Hazrat Luqmanul Hakim alaihissalam berkata, pukulan seorang ayah terhadap anak-anaknya adalah seumpama air bagi sawah. Dari Du'ul Mahsur. Rasulullah SAW bersabda bahawa memberi peringatan kepada anak-anak lebih baik daripada mensedekahkan 1 saat gandum. 1 saat bersamaan lebih kurang 3 kilogram. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang menggantung tali cabuk di dalam rumahnya untuk memberi peringatan kepada ahli keluarganya. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu pemberian hadiah yang lebih baik daripada seorang bapa kepada anaknya, melainkan mengajar budi pekerti yang baik kepada mereka. Dari Sami' al-Syakhir. Alhamdulillah, itu tadi hadis mengenai didikan anak, keterangan mengenai didikan anak dan wasiat Rasulullah SAW kan, 10 wasiat yang diberikan kepada Muaz bin Jabal. Semoga kita dapat amalkan semua perkara itulah. 1, jangan menyekutukan Allah SWT, insya-Allah kita tak akan menyekutukan Allah SWT. 2, jangan kamu menderhakai kedua ibu bapa kamu. Insya-Allah kita sini semua takkan sama sekali insya-Allah. Kita ni janji kita takkan menderhakai kedua ibu bapa. 3, janganlah kamu meninggalkan solat fardu. Yang inilah kita minta kepada Allah SWT bagi kekuatan supaya kita jangan tinggal. Jangan sekali-kali minum arak, insya-Allah tak minum. Insya-Allah kita harap janganlah. Nak rasa pun jangan. Kan ada setengah orang macam mana rasa arak, jangan sekali. Nanti nak rasa bila kita pi syurga nanti.
Jauhilah diri daripada perbuatan maksiat itu yang kita alhamdulillah setakat ni kita cuba supaya tak melakukan maksiat. Tak kisahlah maksiat kecil ke maksiat besar. 6. Wasiat Rasulullah SAW, jangan lari daripada medan perang. Sekarang kita tak perang lagi, tak perang betul lah kan. Tapi kita Rasulullah SAW lepas satu perang, pernah Nabi SAW, pakcik dengar daripada satu hadis, lepas satu perang besar tu, Nabi SAW beritahu, lepas ni ada satu perang yang lebih besar. Sahabat-sahabat tanya, perang apa tu? Rupanya perang nafsu, lawan nafsu. Nafsu. Nombor 7, pesan Rasulullah SAW. Saya pakcik ulang balik. Simplify. Jangan berpindah dari tempat berlaku kematian akibat wabak. Macam sekarang lah. Macam sekarang. Kalau kita tahu situ ada COVID, kita jangan pergi. Itu sunnah tu. Kita sunnah. Kalau katalah macam dalam keluarga kita kena COVID, kita jangan bawa keluar keluarga kita pergi tempat orang kan. Banyak kes bila kita bawa keluar pergi tempat orang lain kena kan, orang lain kena sebab kita tak ikut sunnah. Jadi sebab untuk kita ni bukan sebab penyakit tu, COVID tu dia akan ikut bos besar dia, iaitu Allah SWT. Nak jangkit tak jangkit, semua di bawah tangan Allah SWT. Di tangan Allah SWT. Maksud di tangan bukan jangan jadi macam ada satu tumpuak bila cakap tangan Allah kan, bayangkan tangan Allah. Tak. Sifat 20, kalau tangan pakcik cakap macam tu, ustaz berkata di tangan Allah SWT, makna dia di kuasa Allah SWT, atas kekuasaan Allah SWT. Jadi itu kalau dalam Quran dinamakan, kalau kita baca terjemah kan, lepas pakcik ada show kan supaya kita belajar baca tadarus Al-Quran, sambil itu kita juga kena baca terjemah. Seronok, seolah macam kita baca buku cerita. Tapi ini bukan sebarang buku cerita. Ini satu ilmu untuk selesaikan semua masalah kita, masalah dunia, bukan masalah kecil-kecil, masalah dunia. Quran tu dia ilmu, segala ilmu ada dalam tu. Cuma kita dia ada yang satu ayat-ayat mutasyabihat, macam tadi pakcik kata di tangan Allah SWT. Jadi kan jadi maknanya di kuasa dalam kekuasaan Allah SWT. Sifat 20 kan, kudrat, orang panggil kudrat. Kudrat maksudnya kudrat mana ada maha kuasa Allah SWT. Maha kuasa Allah Taala. Kudrat lawannya lemah. Kudrat lawannya lemah. Kalau sifat mustahil atas Allah SWT, lawan kepada kudrat adalah Allah SWT. Lupa Allah SWT. Kudrat kuasa Allah SWT. Kuasa Allah SWT, kudrat lawannya adalah kalau tak ulang kaji memang kita lupa. Kudrat lawannya adalah al-jahzu. Maknanya dia lemah. Sifat mustahil sifat mustahil atas Allah SWT iaitu lemah. Lawan kepada sifat wajib bagi Allah SWT, kudrat. Okey. Jadi 7, jangan berpindah dari tempat berlakunya kematian wabak tadilah kan. Wabak. Jadi macam tadi kita kata kan, kita jangan bila kita kena satu keluarga, kita cuba asingkan contohnya ibu bapa kita terkeluarkan pergi tempat adik-adik lain. Tak boleh. Kita kena ikut sunnah. Nabi cakap ni kita kena ikut. Kalau kena kita semua kuarantin sekali. Jangan kita kalau kita tak ikut sunnah, yang tu yang jadi macam-macam tu. Jadi asbab Allah murka kan. Allah murka, Allah lalah dengan adik-beradik kita yang tak dapat tak sakit pun jadi sakit. Banyak contoh pakcik dengar. Jadi Nabi dah pesan jangan berpindah dari tempat berlakunya kematian akibat wabak sedangkan merebak kan, seperti taun dan sebagainya, termasuk COVID. Dan 8 pesan Nabi SAW, belajarlah untuk keluarga kamu, mengikut kemampuan kamu. Belajar untuk keluarga maknanya dia macam pakcik lah. Pakcik seorang suami,
suami, pak cik kena belajar tentang tentang cycle haid semua tu kan. Untuk keluarga lah. Kan? Sebab pak cik nak kena ajak dia orang. Bila boleh semayang kan. Semayang tu kan. Bila tempoh suci berapa kan. Lepas katalah contohnya lepas hari ni pukul 11 kan, start no entry. Katalah start mendara merah kan, ataupun start bersih suci. Jadi bila kita kena start semayang kan, yang tu kita sebagai suami kena tahu. Bukan orang tak apa tanya ustaz lain, ustaz lelaki. Segan lah kan. Tambah sekarang ustaz lelaki kalau ada setengah masjid yang mengajar muslimat, kuliah muslimat, kadang-kadang ada lelaki kan, ustaz, bukan ustazah. Kalau ustazah tak apa, dia orang tak segan lah. Itu tanggungjawab kita. Aurat kita kena jaga. Memang aurat kita tak nak isteri kita tanya lelaki lain walaupun dia seorang ustaz kan, biar dia tanya kita, biar kita tanya, ataupun kita tanya bagi pihak isteri kan. Kita tanya ustaz kalau ni macam mana. Kita jangan dedahkan isteri kita untuk tanya ustaz lelaki. Jangan isteri kita perempuan, ustaz lelaki kan. Tanyalah siapa-siapa lelaki pun kan. Bila seorang perempuan tanya tentang masalah ni wanita, memanglah dalam Islam kata kan, kita kalau nak belajar tak boleh malu-malu kan, tapi kita ada perasaan malu tu. Saidina Aisyah radhiyallahu anhu, dia punya malu, dia tutup dia pakai purdah depan dengan belakang, tak nampak yang mana serta depan, yang mana tu terlampau rasa malu. Dan pernah dengar seorang ustaz kata, bila di nak lintas titik surat kan, Allah suruh semua orang pandang ke bawah. Yang tu Aisyah radhiyallahu anha ataupun Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perasaan malu tu, Allah memang respect Fatimah kan. Fatimah tunduk, semua orang tunduk. Kita tahu di sana memang tak pakai apa. Ulama kita kan, cikgu di sana memang tak pakai apa. Kita tanya bulat semua. Punya malu kan, Allah suruh masa Fatimah Zahra nak lintas terselat, semua Allah suruh semua tunduk pandangan. Lalu tu betapa tingginya ni sifat malu tu. Sifat malu anak-anak Rasulullah SAW. Itu wallahu alam lah cerita dia tu, detail pak cik tak tahu. Detail tak tahu. Jadi itu penting kita belajar macam pak cik, belajarlah untuk keluarga kamu. Belajar untuk keluarga kamu. Pada yang bakal-bakal nak jadi suami kan, yang pengantin baru, belajar tentang ni, tentang haid kan, tentang pengiraan semua tu kena. Quran. Selalu kalau hari ni, kalau ini dah bersih, lepas 12 jam baru boleh baru boleh mandi. Itu yang pak cik belajar. InsyaAllah. Nak detail kita kena belajar. Dia banyak pendapat. Jadi kita bila kita belajar, kita pegang pendapat